Dan untuk mengulas ucapan Perdana Menteri sempena Majlis Perjumpaan Khas bersama penjawat awam di Kuching, Sarawak dan mengenai apakah agaknya signifikan lawatan PM ke Sarawak ini, kita akan bersama penganalisis politik Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi. Selamat tengah hari, Prof. Ya, selamat tengah hari, Uh, Medina. Ya, Prof. Pertama sekali, ini merupakan kali pertama Perdana Menteri ke Sarawak selepas menjawat jawatan Perdana Menteri. Mungkin Prof dapat kongsikan apa signifikan lawatan ini? Okey, kita perlu lihat ada dua perkara penting uh, apabila beliau melawat ke Sarawak buat pertama kali selepas kira-kira 1 tahun pembentukan kerajaan Perikatan Nasional 1 Mac 2020 tahun lepas. Yang pertama, kedatangan kali ini kita lihat dari segi faktor luarannya, kita lihat berapa hari lepas terdapat pergolakan politik di semenanjung Malaysia, khususnya apabila UMNO membuat keputusan kerjasama bersatu itu akan berakhir selepas menjelang pilihan raya umum akan datang. Ini merupakan latar pergolakan politik di semenanjung. Sudah tentulah dalam konteks ini hubungan antara PN dengan Sarawak ini dilihat sangat penting yang menjadi kingmaker ataupun penentu kepada kewujudan kerajaan Perikatan Nasional. Jadi lawatan yang diadakan yang pertama kali yang dilakukan oleh Perdana Menteri ini adalah untuk mengukuhkan hubungan dengan kerajaan negeri khususnya parti GPS umumnya dengan kerajaan di Putrajaya. Sudah pasti lawatan ini sangat signifikan sebab ia bukan saja merapatkan hubungan dari segi kerjasama ekonomi, malah kerjasama politik. Dan kita tahu Sarawak walaupun bukan ahli Perikatan Nasional, tetapi merupakan GPS merupakan mesra Perikatan Nasional yang boleh membantu menstabilkan politik negara. Dan dalam konteks perjumpaan kali ini, kita lihat perjumpaan yang diadakan sangat signifikan apabila Perdana Menteri tadi menghadiri Hala 7 Kerajaan Negeri, Talimat Hala 7 Kerajaan Negeri dan juga perjumpaan khas dengan penjawat awam di hotel pada tengah hari ini. Jadi di situ kita lihat terdapat dari segi idea, landasan, prinsip kerjasama di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri itu semakin diperkukuhkan. Malah kalau kita lihat ucapan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Abang Johari tadi katakan bahawa awam persekutuan di Sarawak tidak dianaktirikan, malah turut mendapat one-off daripada bantuan daripada kerajaan negeri. Maknanya, masing-masing pihak di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, mereka bekerjasama antara satu sama lain, bukan saja membantu merapatkan lagi hubungan antara persekutuan dan negeri, tapi pada masa sama dari segi bantuan, dari segi bantuan kemanusiaan, kebajikan, dari segi kepekaan kedua-dua pihak ini dalam memastikan pejabat awam persekutuan dan pejabat awam negeri ini mendapat manfaat yang terbaik agar mereka lebih bersemangat untuk memberikan impak besar dalam melaksanakan pembangunan di Sarawak. Itu antara lainnya dan seterusnya. Kalau kita lihat yang agak signifikan untuk mengukuhkan hubungan kerajaan negeri dan persekutuan, kita lihat apabila Perdana Menteri datang ke sini, antara langkah dan tindakan beliau ialah mengadakan tinjauan pusat vaksin di Stadium Perpaduan Kuching. Jadi kalau kita lihat hasrat Perdana Menteri ini ialah untuk memastikan bukan saja masyarakat di semenanjung itu isu vaksinasi itu dapat dilangsungkan dengan jaya, tapi juga tidak mengabaikan negeri Sarawak untuk memastikan kesihatan awam di negeri Sarawak itu turut terpelihara. Itu kita lihat kepekaan dari segi dasar ya. Dan kalau kita lihat hubungan politik ini juga terjalin dengan baik apabila kita lihat kunjungan hormat dilakukan pada Menteri sebab petang ini dijangka beliau akan berada di kediaman rasmi yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud untuk membincangkan isu persefahaman antara kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Saya kira isu
hubungan tersebut saya lihat dalam konteks Sarawak agak optimis, khususnya dalam menstabilkan kerajaan. Dan kalau kita lihat bagaimana sesi komunikasi dua hala di antara GPS dan juga Perikatan Nasional itu diperkokohkan lagi, kita lihat pada acara waktu malam ini. Sebab malam ini dijangka diadakan pertemuan tertutup Perdana Menteri selaku pengurusi Perikatan Nasional dengan pemimpin gabungan Parti Sarawak ataupun GPS di Dewan Undangan Negeri lewat malam ini. Jadi saya kira kedatangan Perdana Menteri ke Sarawak kali ini, yang pertama kali datang ke Sarawak kali ini, menyediakan satu wadah, satu peluang dan laluan yang besar bagi kedua-dua pemimpin ini untuk mengukuhkan kerjasama di antara kedua-dua negeri dalam pelbagai bidang. Pembangunan, ekonomi, sosial dan juga politik. Prof, kita juga nak menyentuh berkenaan dengan ucapan oleh Perdana Menteri tadi. Perdana Menteri ada menyatakan bahawa beliau mahu penjawat awam kurangkan birokrasi untuk memudahkan urusan rakyat di luar bandar. Apa pandangan Prof berkenaan perkara ini? Saya kira saranan itu perlu diambil perhatian serius oleh pejabat awam persekutuan maupun kerajaan negeri, sebab agenda utama untuk kita di Sarawak misalnya adalah untuk pastikan semua lapisan masyarakat itu mendapat perhatian, mendapat fokus yang sewajarnya. Apa-apa kemudahan ataupun perkhidmatan bukan saja terbatas di bandar, tetapi juga perlu akses itu dapat dilewati oleh masyarakat di luar bandar. Jadi seruan itu kena pada tempatnya dan merupakan seruan yang tepat yang perlu untuk dipatuhi. Walau bagaimanapun, saya kira pejabat awam sama ada pihak persekutuan dan kerajaan negeri sebelum ini memang merupakan golongan yang profesional, yang orang kata kita tahu mereka ini menjalankan tugas dan juga melaksanakan tugas mereka dan berprestasi tinggi dalam memastikan kesejahteraan hidup masyarakat ataupun pembangunan bukan saja di bandar, malah luar bandar turut diambil perhatian secara seriusnya. Prof, secara ringkas mungkin Prof boleh menjelaskan bagaimana kita nak memahami konteks politik di Sarawak dan juga apa yang tengah berlaku di Semenanjung ketika ini. Okey. Kalau kita lihat, tadi saya sudah jelaskan bahawa suasana politik di Semenanjung agak bergolak apabila Parti UMNO, Perhimpunan Agung UMNO memutuskan kerjasama dengan Bersatu, dan mereka dijangka akan menarik diri pada bila-bila masa mengikut tempoh yang disetujui oleh pihak MKT UMNO. Jadi saya kira dalam konteks ini yang dapat menjadi penstabil kepada kerajaan Perikatan Nasional ini ialah peranan parti politik dari Sarawak, iaitu gabungan parti politik Sarawak untuk menentukan kesinambungan Perikatan Nasional terus teguh dan kukuh sehinggalah pembubaran parlimen selepas tamatnya darurat nanti. Jadi dalam konteks ini terdapat keperluan kerjasama yang lebih intim, yang lebih erat di antara kerajaan Perikatan Nasional dengan GPS. Jadi dalam konteks ini saya kira Perikatan Nasional dengan ada pelbagai dasar mereka, seperti kita tahu mereka ada dasar pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat, ada pelanjana semula ekonomi, prihatin PKS, hingga kepada pakej permai. Ini kalau kita lihat, ia memberikan impak kepada negeri Sarawak. Jadi pada masa yang sama, kerajaan negeri juga perlu sokongan pembangunan daripada Putrajaya untuk memastikan rakyat di negeri Sarawak semakin terbela dengan pelbagai dana dan peruntukan pembangunan. Jadi dalam konteks ini, kedua-dua pihaknya saling memerlukan antara satu sama lain bagi mengukuhkan kerjasama politik.